Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini ingin saya bacakan kitab para sahabat yang sejarah Islam, dan semoga kita dapat iktibar dan sampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabah terhadap kesusahan untuk agama. Tidak mungkin bagi orang yang lemah seumpama kita untuk menanggung kesusahan dan kepayahan dalam menyebarkan agama sebagaimana yang telah ditanggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Malah berniat untuknya pun adalah susah. Kitab-kitab sejarah penuh dengan kisah-kisah sedemikian, tetapi untuk beramal dengannya telah menjadi perkara yang asing. Malah kita tidak ingin pun bersusah payah untuk mengambil tahu tentang kisah-kisah tersebut. Dalam bab ini dinukilkan beberapa kisah sebagai contoh. Saya memulakan dengan kisah Nabi Muhammad SAW kerana menyebut baginda SAW ialah asbab keberkatan. Ini pertama, kisah perjalanan Nabi SAW ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah di Mekah selama 9 tahun dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Di kalangan orang yang menolong baginda SAW, terdapat hanya segolongan kecil daripada mereka yang telah menerima Islam serta segelintir orang yang masih belum memeluk Islam. Kebanyakan orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusah dan mempersedakan baginda SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada. Bapa saudara baginda SAW, Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda SAW dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyiksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Thaqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda SAW telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda SAW menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda SAW, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik, sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur di kalangan bahasa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi SAW tinggal di sana. Nabi SAW menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaukah orangnya yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar sebagai Nabi?" Orang yang kedua pula berkata, "Tiadakah orang lain daripada kamu yang Allah Subhanahu Wa Taala temui untuk diutus sebagai Nabi?" Orang yang ketiga pula berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan kamu, kerana kalaulah kamu sememangnya Nabi sebagaimana didakwa, maka mengingkari percakapanmu mendatangkan musibah, dan sekiranya kamu seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan seorang seumpama itu." Apabila Nabi SAW tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda SAW ialah orang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, "Keluarlah dari bandar kami ini serta-merta.
pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejek, mengejar, mempesenda dan menentari baginda sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dimuluri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacar-pengacar tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang akan menyerang aku atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun, afiat-Mu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajah-Mu yang menerangi segala kegelapan dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau kemuliaan kemarahan-Mu kepadaku atau Engkau murka kepadaku. Kepadamu lah aku tetap merayu sehingga Engkau reda. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan petunjuk-Mu." Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat kahar Allah Subhanahu Wa Taala, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihissalam datang memberi salam dan berkata, "Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang bertanggungjawab ke atas gunung ganang. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang Tuan kehendaki." Selepas itu, malaikat tersebut memberi salam dan berkata, "Saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuan. Sama ada diperintahkan supaya saya melaga-lagakan engkau di kedua-dua arah, supaya mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuan tetapkan." Baginda sallallahu alaihi wasallam bila seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan, "Aku tetap menaruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadat kepadanya di kalangan anak-anak mereka." Keterangan. Inilah dia akhlak peribadi mulia seorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita melakukan ke atasnya. Sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang sebegitu dahsyat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan ke atas mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindak balas. Kisah kedua, keselamatan Hazrat Bilal radhiyallahu anhu dan penderitaan beliau. Hazrat Bilal radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang sentiasa menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Pada mulanya beliau ialah seorang hamba kepada seorang kafir. Kemudian beliau telah memeluk Islam. Oleh sebab itu beliau telah disiksa dengan berbagai-bagai cara. Umayyah bin Khalaf yang merupakan musuh Islam yang ketat membaringkan beliau secara serentang di atas pasir yang panas membakar pada waktu tengah hari semasa musim panas. Dia juga meletakkan batu besar ke atas dada Hazrat Bilal radhiyallahu anhu supaya beliau tidak dapat bergerak. Dia berkata, "Matilah kamu dalam keadaan ini. Jika kamu hidup, tinggalkan Islam." Namun dalam keadaan itu pun, Hazrat Bilal radhiyallahu anhu masih berkata, "Ahad, Ahad," yakni Tuhan yang layak disembah hanyalah satu. Pada malam hari, beliau diikat dengan rantai dan disebat dengan cemeti. Pada siang keesokan hari, beliau dibaringkan di atas permukaan tanah yang panas supaya luka-luka itu bertambah teruk
agar beliau meninggalkan Islam kerana tidak dapat menanggung penderitaan itu lagi ataupun mati tersiksa. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan kadang-kadang orang lain bergilil-gilil menyiksa beliau. Setiap orang daripada mereka berusaha untuk menyiksa beliau sedaya mungkin sehingga mereka keletihan. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Hazrat Bilal radhiyallahu anhu dalam keadaan demikian, maka beliau membeli dan membebaskan Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Keterangan. Oleh kerana orang Arab Jahiliyah ialah penyembah berhala, maka mereka mengatakan bahawa berhala juga ialah Tuhan yang disembah. Oleh itu, Islam menentang amalan penyembahan berhala dengan mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan Hazrat Bilal radhiyallahu mewiridkan Ahad, Ahad. Inilah gambaran cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam cinta palsu sesama makhluk ini pun, apabila seseorang itu dicintai, dengan menyebut namanya pun sahaja merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Nama itu diulang-ulang tanpa sebarang faedah. Maka apa yang hendak dikatakan lagi tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Inilah yang menyebabkan Hazrat Bilal radhiyallahu anhu sanggup menanggung walaupun didera dengan berbagai-bagai cara, dikenakan sekeras-keras kesan, diserahkan kepada budak-budak nakal supaya beliau diarak di jalan dan lorong-lorong Mekah, tapi Ahad tetap dilaungkan. Dengan sebab semua keberkatan inilah, beliau kemudiannya menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Tugas untuk melaungkan azan sentiasa diserahkan kepada beliau, sama ada semasa bersafar atau bermukim. Setelah Nabi SAW wafat, sukar bagi beliau untuk terus tinggal di Madinah dengan melihat tempat baginda SAW yang telah kosong. Oleh sebab itu, beliau telah berniat untuk menghabiskan kaki-baki hidupnya dalam jihad. Antara itu, beliau pun bertolak untuk menyertai jihad. Beliau tidak pulang ke Madinah untuk beberapa lama. Pada suatu hari, beliau telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Baginda SAW telah bersabda, "Bilal, apakah yang menyebabkan engkau tidak pernah datang kepadaku?" Setelah terjaga daripada tidur, beliau terus pergi ke Madinah. Hazrat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma telah memohon agar beliau melaungkan azan. Permintaan daripada kedua-dua orang yang dikasihi bukanlah satu perkara yang boleh ditolak. Beliau pun mula melaungkan azan seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja beliau sampai ke pendengaran penduduk kota Madinah, maka berhamburanlah air mata mereka, sehingga wanita-wanita pun keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan menangis. Setelah beberapa hari berada di Madinah, beliau pun pulang dan beliau meninggal dunia kira-kira pada tahun 20 Hijrah di Damsyik. Kisah ketiga. Keislaman Hazrat Umar radhiyallahu. Hazrat Umar Al-Khattab radhiyallahu ialah seorang yang dibangga-banggakan oleh kaum muslimin. Semangat keislamannya masih digeruni oleh orang kafir sehingga ke hari ini, walaupun telah berlalu lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Sebelum menerima Islam, beliau ialah orang yang paling hebat dalam menentang dan menyiksa orang Islam dan sentiasa berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada suatu hari, orang kafir telah bermusyawarah, adakah sesiapa yang sanggup membunuh Muhammad? Hazrat Umar radhiyallahu telah berkata, "Saya akan melakukannya." Orang ramai berkata, "Sememangnya hanya engkau yang boleh melakukan pembunuhan itu." Hazrat Umar radhiyallahu telah bangun dan pergi dalam keadaan pedangnya tergantung. Semasa berjalan, sibuk memikirkan hal tersebut, beliau telah bertemu dengan seorang lelaki dari Bani Zuhrah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Setengah perawi menyatakan orang itu ialah sahabat yang lain. Beliau bertanya, "Wahai Umar, hendak ke manakah engkau?" Hazrat Umar radhiyallahu menjawab, "Aku sedang berfikir untuk membunuh Muhammad." Hazrat Sa'ad radhiyallahu berkata,
bagaimana engkau boleh berasa selamat daripada Bani Hashim, Bani Zurah dan Bani Abdul Manaf? Mereka akan membunuh kamu sebagai tindakan balas. Mendengarkan jawapan itu, beliau telah meradang, lalu menghunuskan pedangnya sambil berkata, nampaknya engkau pun telah meninggalkan agamamu, iaitu telah memeluk Islam. Biarkan aku bereskan engkau terlebih dahulu. Hazrat Sa'ad radhiyallahu juga menghunuskan pedangnya sambil berkata, ya, aku telah pun memeluk Islam. Pertarungan pedang hampir tercetus antara kedua-dua belah pihak. Ketika itu Hazrat Sa'ad radhiyallahu berkata, ambillah tahu hal keluargamu sendiri terlebih dahulu. Adik perempuan dan ipar kamu kedua-duanya telah memeluk Islam. Mendengarkan berita itu, kemarahan Hazrat Umar radhiyallahu meluap-luap. Lalu dia terus menuju ke rumah adiknya. Di sana Hazrat Khabab radhiyallahu sedang mengajar Al-Quran kepada pasangan suami isteri itu dalam keadaan semua pintu tutup. Hazrat Umar radhiyallahu telah meminta supaya pintu dibuka. Mendengarkan suara Hazrat Umar radhiyallahu, Hazrat Khabab radhiyallahu dengan segera bersembunyi di bahagian dalam. Dalam keadaan tergesa-gesa, lembaran-lembaran tulis ayat-ayat Al-Quran itu telah tertinggal di luar. Adiknya telah membuka pintu. Pada masa itu, di tangan Hazrat radhiyallahu terdapat suatu benda. Lalu Hazrat Umar radhiyallahu terus menggunakan benda itu untuk memukul kepala adiknya sehingga menyebabkan kepala adiknya itu berlumuran darah. Hazrat Umar radhiyallahu berkata, wahai musuh kepada dirimu sendiri, kamu juga telah meninggalkan agamamu. Selepas itu beliau masuk ke dalam rumah dan bertanya, apakah yang sedang kamu lakukan? Suara siapakah tadi? Iparnya menjawab, kami sedang berbual-bual sahaja. Hazrat Umar radhiyallahu bertanya lagi, adakah kamu telah meninggalkan agamamu dan telah menganut agama baru? Iparnya menjawab, bagaimana kalau agama yang baru itu benar? Mendengarkan itu, Hazrat Umar radhiyallahu terus menarik janggut iparnya dengan membutuh tuli. Dia menerkam ke arah iparnya itu, menjatuhkannya dan memukulnya sepuas hati. Adiknya cuba meleraikan, tetapi beliau ditampar pada mulutnya dengan begitu kuat sehingga darah mengalir keluar. Walau bagaimanapun, beliau tetap adik kandung Hazrat Umar radhiyallahu juga. Beliau berkata, wahai Umar, kami dipukul hanya kerana kami telah memeluk Islam. Sememangnya kami telah memeluk Islam. Buatlah apa-apa yang kamu suka. Selepas itu, Hazrat Umar radhiyallahu ternampak lembaran-lembaran yang telah ditinggalkan di luar oleh Hazrat Khabab radhiyallahu kerana tergesa-gesa tadi. Sementara itu, kemarahannya telah mula reda setelah melepaskan kolarnya bertubi-tubi. Di samping itu, perasaan malu pun timbul apabila melihat adik perempuannya berlumuran dengan darah akibat pukulannya. Hazrat Umar radhiyallahu lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku lembaran-lembaran itu. Adiknya menjawab, kamu tidak suci. Tangannya tidak suci, tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran itu. Walaupun beliau mendesak dengan bersungguh-sungguh, tetapi adiknya tetap tidak mahu menyerahkan lembaran itu kepada orang yang tidak mandi junub dan tidak berwuduk. Kemudian, Hazrat Umar radhiyallahu telah mandi, lalu mengambil dan membaca lembaran-lembaran itu. Di lembaran itu tertulis surat Toha. Beliau mula membaca surat tersebut sehingga sampai ke ayat Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata wa zikri. Yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, jadi Tuhan melainkan daku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah solah untuk mengingatiku. Surah Toha ayat ke-14. Kemudian keadaan beliau berubah sama sekali. Lalu berkata, baiklah, bawalah aku juga untuk berjumpa Muhammad. Mendengarkan kata-kata itu, Hazrat Khabab radhiyallahu telah keluar dari tempat persembunyian dan berkata, wahai Umar, aku menyampaikan berita gembira kepadamu. Semalam ialah malam Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, ya Allah, pilihlah Umar ataupun Abu Jahal, siapa yang lebih engkau suka untuk menguatkan Islam. Nampaknya
doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperkenankan untuk dirimu. Lepas itu beliau telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah memulai Islam pada pagi Jumaat. Semangat orang kafir telah mula turun dengan keislaman Hazrat Umar radhiyallahu. Walau bagaimanapun, jumlah orang Islam masih terlalu kecil. Sedangkan orang kafir terdiri daripada seluruh Mekah, bahkan seluruh bangsa Arab. Oleh sebab itu, kemarahan mereka bertambah dan mereka sentiasa berkumpul dan bermesyuarat berusaha untuk menghapuskan orang Islam. Berbagai-bagai rancangan telah dibuat. Namun, dengan keislaman Hazrat Umar radhiyallahu, sekurang-kurangnya orang Islam telah berani bersolah di Masjidil Haram. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, keislaman Hazrat Umar radhiyallahu ialah satu kejayaan untuk orang Islam. Penghijrahan beliau ialah satu bantuan untuk kaum muslimin dan pelantikan beliau sebagai khalifah ialah satu rahmat untuk kaum muslimin. Alhamdulillah, kita telah mendengar petikan dari kitab Kisah Para Sahabat radhiyallahu. Semoga kita dapat ambil iktibar dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengar. Kita tutup dengan tasbih parah dan surah Allah. Subhanallah berhamdi, subhanallah malika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.